wabarakatuh dan salam sejahtera. So anda bersama saya Hasanah Mahmud, host Pod Ikhlas, borak dari hati, cetus inspirasi. So sebelum itu jangan lupa untuk tekan like video Pod Ikhlas ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Yayasan Ikhlas dan jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru daripada kami. So pada episod yang lepas kita dah menjemput tetamu yang istimewa kita ini, tapi pada minggu ini kita jemput lagi tetamu istimewa kita, iaitu mana beliau merupakan seorang pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia USIM, juga merupakan presiden kepada NGO Wafiq, dan beliau juga merupakan duta Yayasan Ikhlas, iaitu Profesor Dr. Rafidah Hani Mokhtar. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So berjumpa lagi Prof ya. Terima kasih. Pada untuk episod kali ini kita bercerita lain lah sikit kan, tapi saya rasa ianya satu topik yang yang biasa jugalah diperkatakan oleh Prof dalam media sosial apa semualah. Okay, baiklah Prof. So kali ni kita nak bercakap berkaitan dengan sexual grooming. Kan? Sebenarnya kita nak faham dululah sebenarnya apa sebenarnya definisi sexual grooming ni Prof. Okey, saya ingat sexual grooming ataupun dalam bahasa Melayu pengantunan seksual ya, adalah satu bentuk proses ataupun apa yang kita takrifkan sebagai bila orang dewasa mula menggroom ataupun mendidik supaya kanak-kanak itu suka kepada mereka dalam konteks sexuality, bersedia untuk melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa tersebut. Ya. Okay. Jadi maksud dia lah kan, maksudnya dewasa kepada kanak-kanak. Yes. Untuk tujuan yang satu sahaja, itu seksual. Ya, untuk tujuan seksual. So maksudnya bila kita tengok kepada sexual grooming ni, dia ada kaitan ke dengan adakah orang yang di groom ini akan menjadi seseorang yang mana memberi kesan jangka sepanjang? Saya ingat sejak bila kita maknanya isu di mana dewasa mempergunakan kanak-kanak bagi tujuan hubungan seksual ini pun dulu pun dah ada sebelum kita ada media sosial, tetapi ia semakin meningkat semakin hebat apabila kita ada media sosial, kita ada smartphone dan sebagainya. Dan sebab itu maknanya bila tahun 2017 kita buat Akta Kanak-Kanak, dan di bawah Akta Kanak-Kanak pun ada section bahagian sexual grooming, pengantunan seksual. Dan isunya adalah apabila kanak-kanak yang orang kata innocent ni, mereka menggunakan kaedah untuk mendapatkan kepercayaan, dan penting untuk kita mendidik anak-anak kita dan juga ibu bapa tahu bagaimana mereka yang kita kata menggunakan kaedah-kaedah mendapatkan kepercayaan anak-anak ini. Alright, okay Prof. So maksudnya kalau kita tengok tadi sexual grooming ni, dia punya point ataupun cara untuk dia menjerat adalah dia bina kepercayaan tu. Kan? Maksudnya kan? Betul. Maksudnya bina kepercayaan supaya dia punya tujuan tu tercapai, maksudnya lah. Sebab itu kalau kita tengok banyak kes-kes sexual grooming ni berlaku di kalangan mereka yang dikenali. Semacam kita kata orang yang dipercayai, tu kan, kan? Isu macam kita kata di sekolah, guru-guru kepada murid, penjaga kepada anak-anak jagaan, kadang dalam ahli keluarga yang dekat pun termasuk dalam kaedah sexual grooming ini, selagi mana kanak-kanak itu bawah umur. Dan kita sebenarnya juga bimbang dengan media sosial di mana sexual grooming ni berlaku melalui permainan game. Saya tak ingat game apa, tapi sebenarnya kata Roblox kan. Game-game yang memerlukan interaksi antara anak kita dengan identiti orang yang tak dikenali. Dan kadang-kadang orang yang tak dikenali tu dia menyamar sebagai kanak-kanak, dan bila dia dapat kepercayaan anak kita, barulah dia mula untuk mendedahkan diri dia
Maknanya identiti sebenar dia lah identiti maksudnya. sebenar, tapi dia dah pun dapat kepercayaan kan. Jadi mungkin dia akan mula tanya kepada anak-anak kita alamat rumah, ataupun dia minta gambar. Dan pelbagai lagi perkara-perkara yang kita ibu bapa kena cakna bila tu dengan siapa anak-anak kita berborak kan. Betul. So sebab itu saya rasa benda ni sangat penting dibincangkan. Dan yang perkara lain juga, kadang-kadang sexual grooming ni sama jantina. Yang sukar sikit adalah apabila orang ingat abang angkat, adik angkat. Satu kaedah yang dulu-dulu biasa. Dia macam dikaburi kan. Dulu-dulu biasa. Dulu kita tak dengar. Di zaman yang hypersexuality ni, perkara ni kita kena tengok ya. Sebab ada yang macam dulu ada satu kes di mana seorang dia duduk sebelah yang lelaki dewasa dengan kanak-kanak, ni lah budak sekolah menengah lah, 14 tahun 15 tahun, naik bas sekali sampai dekat satu tempat turun yang ibu bapa budak-budak ni tak sampai lagi untuk ambil dia. So yang sebelah kata, abang ni kata, jomlah abang sewakan bilik dulu, kita rehat-rehat. Benda tu telah pun berlaku, viral sekejap lah di FB kan. Mojo waktu tu ayahnya tahu, ayah dia sempat call, budak tu bagi tahu kata ada satu abang ni ajak dia masuk bilik check in dan sebagainya. Jadi si ayah tersebut memang ambil tindakan tegas lah. Jadi sebab itulah kita kena banyak bercerita dan pesan dengan anak-anak agar dalam sexual grooming juga kena lihat siapa yang kontak melalui handphone anak kita, pukul berapa dia kontak, apa yang dia minta, bagi tahu dekat anak-anak apa yang tak boleh di-share, alamat dan gambar-gambar kita semua. Termasuklah kita nak pergi mana, bercuti lah apa semua kan. Mak ayah tak ada kerja apa semua, kami duduk kat rumah seorang-seorang ni. Itulah takutnya peluang-peluang itu kan yang diambil kesempatan oleh orang lain kan. Betul. So maksudnya Prof kan, hari tu saya pernah ni satu situasi yang real lah kan, bukan berlaku, maksudnya bentuk diceritakan oleh orang yang mengalami kan. So anak dia ni Prof, dekat tempat pengasuh. So pengasuh ni memang dia macam orang yang dipercayai lah kan. Sebabnya dia dah biasa hantar anak-anak sebelum ni kan. Dan nak cakapnya benda tu dia berlaku, mungkin satu hikmah nak melindungi jugalah kan. Anak-anak dia semua perempuan Prof. Anak dia perempuan. So bila satu situasi tu dia balik ke kampung, anak dia ni dalam keadaan selah budak-budak kan, dia macam dalam keadaan bogel lah, lepas mandi kan, tak berbaju apa semualah. So tapi masa tu situasinya macam saya dengar pun kan, saya macam ya Allah, saya luluh lah sebagai hati seorang ibu kan. Dia ajak sepupu dia masuk dalam bilik macam tu Bro. So maksudnya benda tu rupanya bila siasat-siasat tu kan, ibu ni siasat, anak dia cakap ada abang ni rupanya baru darjah lebih kurang darjah 2, darjah 3 macam tu. So macam adakah ada tak maksudnya Prof pernah jumpa satu kajian ke ataupun yang menyatakan seawal umur berapa anak-anak ni terdedah? Saya ingat dulu pernah ada satu kes di sekolah rendah di Melaka. Anak-anak sekolah rendah menonton pornografi di makmal komputer. Waktu itu penggunaan CD waktu itu. Waktu itu penggunaan CD. Jadi dia bawa CD abang dia ke keluarga kan, tengok sama-sama. So ini perkara-perkara yang sebenarnya kita pun berbincang dalam banyak kumpulan-kumpulan yang menangani isu pornografi. Di mana tak sepatutnya anak-anak kita terdedah kepada perkara tersebut sejak daripada umur yang muda. So kita kata betul dalam Islam kita kata kita tak bahagikan 18XS SX kan. Bila kita bagi kita dewasa, kita boleh tengok. So kita ada dalam handphone. Itu yang sampai pada anak-anak kita. Tapi kalau kita ambil benda yang haram untuk anak-anak tengok adalah benda yang haram untuk ibu bapa tengok juga. So dia tak adalah sebenarnya 18XX tu kan Prof kan. Sebab kalau bila ada pembahagian macam tu berada dalam rumah yang sama, maka amat mudah untuk anak terserempak dengan perkara tersebut. Jadi saya ingat yang contoh yang tu sebab dia dah pernah tengok somewhere di rumah dia kan. Jadi dia hanya budak tersebut darjah 2, darjah 3 saya rasa tidak berakal lagi dan nak marah dia pun payah kan. Dia hanya meniru. Betul. Dia hanya meniru. So itulah yang bila kita kata sekarang ni
tanggungjawab bersama bila balik ramai-ramai nak raya nanti kan. Dia adik sepupu sepapat Yelah, satu rumah kena menjaga aurat. Kita kena pantau, kita kena tengok juga anak-anak. Betul. Maksudnya kena cerita jugalah dekat anak-anak kan. Dengan siapa je dia boleh mungkinlah itulah seawal boleh cerita. Dia mungkin nak main. Saya rasa dia akan main dengan sepupu-sepupu. Cumanya dengan anak-anak kecil ni kita dah boleh kata cerita tentang sentuhan selamat dengan sentuhan tak selamat. Private tempat kalau ni ada kita kata siapa-siapa pun kita kata kepada anak kita tu tak boleh pegang tempat-tempat yang macam kita kata tempat sulit lah, dada, punggung, alat sulit kan. Dan juga ni kissing, mouth to mouth kissing. Betul-betul. Yang tu saya rasa macam apa kan, ada dalam macam Prof sendirilah kan, orang cakap yang secara langsung mencelikkan masyarakat dengan isu-isu ni kan. Maksudnya dan sebenarnya ramai lagi yang tak sedar sebenarnya kissing mulut ke mulut tu kan satu perbuatan yang salah. Ya, smooching adalah satu perkara yang merangsang sebab dekat mulut ni ada rangsangan untuk ni dan kita panggil macam kalau kita belajar sexuality foreplay kan. Foreplay tu maknanya sebelum melakukan hubungan kelamin tu memang ada tempat-tempat yang dia sangat sensitif lah dengan rangsangan begini. Jadi patutnya ilmu ni suami isteri je yang patut tahu kan. Tetapi anak-anak sebab pornografi dan sebagainya semua orang belajar dan orang tak boleh kata pada saya lah budaya ataupun niat kan. Dia kata kami dah biasa dah kissing-kissing macam tu kan. Saya kata kita kena pertahankan keluarga kita. Kita kata dalam keluarga kami tak ada buat macam tu. So even dia kata kasih sayang seorang pakcik kepada anak pun kan, saudara couple kan, kita kata no. Betul. Kalau ada macam tu lah kan. Jadi perkara-perkara tu yang saya rasa memang kita kena jaga. Yelah, cium-cium pipi ni tak ada masalah. Tempat-tempat yang kita safe place tadi untuk safe touch kan. Safe touch dengan non-safe touch tu lah. Selamat dan tak selamat kan. Selamat tu. So maksudnya dia seawal yang kecil lagi lah kan. Maksudnya seawal umur berapa. Yalah, maknanya benda tu pun kita pun biasa. Kalau dah tatang anak-anak kecil tu biasa je dukung kan. Tapi kalau katakan sentuhan-sentuhan yang tempat tak sepatutnya pun kita kata macam kata tukar lampin kan. Kita akan bagi orang terpercaya mak dia ke ayah dia ke kan. Jadi kalau orang lain nak tukar lampin tu hati-hati sikit lah. Kena tengok lah kan. Jadi kita minta maaf lah sebab zaman sekarang ni zaman yang hypersexuality ni memang terpaksa kita pelihara anak-anak kita daripada satu gangguan trauma. Bila sekali ada trauma di sexually abused ataupun didera secara seksual, kita bimbang anak-anak tu akan teringat-ringat sampai bila-bila kan. Itulah bila Prof cakap macam tu kan, teringat-ringat tu kan. Yang tadi yang saya bercerita pasal seorang ibu tu kan, yang dia meluahkan. Soalnya memang dia cakap bila dia tahu tu luluh hati dia dan dia ambil masa setahun Prof. Dia tak bagi anak dia tu berjumpa dengan orang lain. Sebab dia nak bersihkan balik fikiran anak dia tu kan. Baik. Mak ayah trauma, anak pun kita tak tahulah dia ni ke tak. Mungkinlah kalau anak kecil dia tak faham, mungkin tak ada ni kan. Tapi kalau dia dah semakin dewasa dan dia tak faham kenapa orang tu pegang pada tempat yang tak sepatutnya pegang. So benda tu kena bawa jumpa kaunseling lah maksudnya kan. Okey, baik. So kalau kita tengok kat situ, tu berkaitan dengan sexual grooming lah Prof. So maksudnya macam mana pula dengan pedofilia punya isu ni? Okey. Secara definisinya pedofilia ni adalah seseorang yang mempunyai orientasi seksual yang tak sihat. Ketertarikan kepada budak-budak, anak-anak kecil yang merangsang dia punya keinginan seksual dia secara berulang-ulang. Itu takrifan pedofilia. Dia tidak bermaksud pedofilia itu adalah atuk kita yang umur 30 kahwin nenek kita yang 15. Itu bukan pedofilia. Dia kahwin dalam satu hubungan yang sihat. Faham. Pedofilia ni kalau kita tengok dia memang ada banyak mangsa. Sebab tu kadang-kadang dia kat sekolah
ada beberapa budak kan, kes-kes yang didakwa di mahkamah tu, 4-5 orang budak buat aduan yang sama. Okay. Guru dia ni suruh buat oral sex. Dan banyak lagi lah jenis-jenis orientasi seksual yang tak sihat tu. So ini takrifan pedofilia. Alright, okay. So maksudnya boleh jadi pedofilia ini adalah hasil daripada sexual grooming tadi jugalah dalam jangka masa yang panjang. Betul ke Prof? Yes. Selalunya pedofil ni lah akan melakukan sexual grooming. Punca pedofil juga kerana dia ada satu imajinasi yang tak sihat kerana terdedah kepada pornografi. Dan kita kena faham bahawa pornografi mula-mulanya mungkin dalam hubungan heteroseksual. Porn kan, lelaki perempuan. Bila kita ada sampai satu masa tengok berulang kali pun dah tak rasa apa dah sebab dah keras sangat. Dia upgrade jadi sikit. numbness, dia akan upgrade. Sama-sama jantina pula macam tu. Bila upgrade, masih lagi heteroseksual tapi yang jenis ganas. Apa nama kita panggil sadistic, masochism dan sebagainya. Kemudian same sex. Same sex pun tak ada. Mula tengok kanak-kanak. Kan tu pedofil. Itu yang teruk lagi kadang-kadang. Yang dengan binatang, bestiality. Dengan mayat, nekrofilia. Itu maksudnya dia dah jadi orang panggil macam dia dah macam mengganas lah dia punya. Sebab itu yang sekarang ni masih lagi jenayah lah. Dia anggap pedofilia jenayah, bestiality jenayah, nekrofilia jenayah. Suatu masa dulu homoseksualiti jenayah. Tapi bila masyarakat kita, masyarakat di luar sana lah menormalisasikan homoseksual melalui jalan dia, kita takkan pelik satu hari nanti pedofilia pun akan dinormalisasikan. Faham. Sebab itu kita pegang kepada agama yang tak berubah-ubah. Kalau kita pegang pada nilai manusia, sampai dia akan tengok kalau semua orang dah boleh terima social construct, then benda yang haram pun dihalalkan. Dia masuk kategori halal lah dia jadi macam tu. So memang celaru lah semua kan. Sekarang ni pun pedofilia pun ada mereka yang melembutkan perkataan tu. Dia kata apa? Minority attracted minor attracted person. Orang yang tertarik kepada minor. So macam lembut je kan. Dia bunyi macam okey je. Macam tu. Bunyi macam normal je macam tu. Di mana macam homoseksualiti semua dinormalisasikan adalah permainan phrase. Permainan terma. Dia pandai main ayat-ayat tu. Macam tu kan. Jadi itu yang berhati-hati. Okey, maksudnya kat situlah kita nampak macam mana peranan agama tu kan. So kita berpegang pada agama Islam yang tetap kalau salah macam tu kan. Dia tak adalah ikut bila satu masa nanti dia akan jadi betul. Macam tu kan. So penting dekat situlah kan. So kalau kita tengok tadi Prof cerita sebenarnya kita perlu faham dulu definisi tu kan. Definisi sexual grooming, siapa orang yang dikenali sebagai yang melakukan pedofilia apa semua tu kan. Dan juga peranan, saya rasa peranan lah Prof kan, peranan yang paling penting ibu bapa kita tahu dulu apa situasi-situasi yang boleh memberi ancaman kepada anak-anak kita tadi kan. So macam mana Prof, ada tak Prof boleh kongsikan macam mana lagi cara untuk kita elakkan daripada anak-anak sekecil anak-anak kita tu kan yang daripada terjebak kepada aktiviti sexual grooming dan juga pedofilia. Kalau macam untuk anak-anak kecil tu memang kita kena jelaslah mengenali siapa penjaga dia, siapa yang kita hantar untuk dia jaga dan juga suasana bila kita berjumpa ramai-ramai kan. Tapi saya lebih bimbang kepada anak-anak yang meningkat dewasa ni. Bagaimana ibu bapa nak mendapatkan kepercayaan anak-anak, sebab sexual grooming ni berlaku bila predator, pemangsa itu dia mendapat kepercayaan pada anak-anak. So jadinya kita kena slow talk dengan anak-anak kita, baik lelaki, perempuan, remaja ni. Kita kalau ada masalah kongsi dengan mak ayah dulu. Kita pun kena jadi orang yang macam nak mendengar dulu. Benda ni pun saya pun belajar waktu anak-anak saya remaja kan. Kadang-kadang kita macam orang kata nak cepat dalam kesibukan ataupun cepat sangat menghukum dia. Kadang-kadang dia bertanya soalan yang kita rasa macam tak wajar ditanya, ataupun benda yang dia buat, dia akan buat salah. Anak-anak akan ada buat salah. Kadang dia tiba je pakai ketat sangat, tiba kita pun marah-marah dia kan. And then
ada orang luar yang akan berpura-pura simpati. Saya faham. Begitu kan. Saya faham perasaan awak, kita dengar. So dia pun start meluahkan pada orang tersebut kan. Dan kita kena bagi tahu juga anak-anak kita, the moment orang tu kata ni antara kita dua je, jangan bagi tahu siapa-siapa, itu red flag. Parents kena bagi tahu, abang, kakak, kalau ada orang kata suruh rahsiakan daripada mak ayah, jangan ikut, sebab besok apa-apa yang jadi, susah senang mak ayah yang tanggung. Orang yang mengatakan itu, dia mungkin nak dapatkan tu je kan. So mendapatkan kepercayaan anak-anak, so that kita jadi orang yang dipercayai, dia ceritakan pada kita, amat penting untuk dia tidak terperangkap dalam predator ataupun sexual groomer ni. Alright. Okay. Terima kasih Prof. So dekat situ kita boleh simpulkan lah. Maksudnya membina kepercayaan ataupun menjadi ibu bapa tu adalah pendengar pertama kan, untuk bina kepercayaan anak-anak tu kepada kita, supaya apa-apa masalah saja dia bercerita kepada mak ayah dia dulu kan. Kita kena sanggup mendengar lah. Itulah Prof kan. Sebenarnya tu satu cabaran juga Prof kan. Dengan apa orang cakap keadaan mak ayah bekerja sekarang kan. Itulah satu orang cakap, satu pengorbanan lain yang kita tak nampak sebenarnya yang perlu dilakukan oleh ibu bapa lah kan. Supaya anak kita tu mencari orang yang betul dan orang yang boleh dipercayai lah kan. Maksudnya paling dekat adalah ibu bapa lah. Okey, baiklah. Terima kasih Prof atas perkongsian yang saya rasa semoga dia memberi semoga ianya memberi inspirasi lah kepada ibu bapa di luar sana kan, macam mana kita nak berhadapan dengan ancaman-ancaman seperti sexual grooming dan juga pedofilia ni kan, yang semestinya kita nak jaga keturunan kita, nak jaga generasi kita kan, supaya nak membina satu masyarakat yang sihat lah kan. Tak terjebak kepada masalah-masalah yang boleh membawa kepada keruntuhan institusi kekeluargaan lah bagi saya kan. Okey, baiklah, terima kasih kepada pendengar di luar sana. Jangan lupa untuk like video Pod Ikhlas ini, jangan lupa tekan butang subscribe YouTube Yayasan Ikhlas, dan jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru daripada kami. So anda bersama saya Hasanah Mahmud, host Pod Ikhlas, borak dari hati, cetus inspirasi. So sebelum tu, kepada pengguna Android dan juga Apple, boleh dengarkan Pod Ikhlas di laman Spotify dan juga Apple Podcast. So insyaAllah semoga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.